perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan kemarin bersabit dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini tadi. Peranan pihak polis PDRM amat jelas di situ, ya. Dan kita telah pun berikan kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, iaitu memberi apa-apa bantuan yang diminta oleh pegawai yang diberi kuasa, ya, dalam akta ini. Dan juga di bawah Seksyen 20 Akta Polis 1967, Akta 344, iaitu peranan PDRM ialah melaksanakan tugas dan menjalankan kuasa yang dipertanggungkan atau diberikan oleh undang-undang ke atas seseorang pegawai polis. Di situ jelas punca kuasa dia, ya. So dalam exercise ni, bagaimana yang telah saya sebutkan tadi, peranan PDRM amat jelas, iaitu misi utama adalah untuk mengekalkan keamanan dan ketenteraman. Saya sedar tentang betapa beberapa jam sebelum ini terdapat banyak kekeliruan di kalangan orang ramai yang bertanyakan pelbagai-bagai soalan, bukan saja di kalangan termasuk juga daripada sektor penghilangan, ya, peladangan. So pelbagai-bagai soalan, ya, pelancongan, pelbagai-bagai soalan telah dibangkitkan tadi dan telah pun dijawab, ya. So dalam eksersis ini juga, ya, perlu saya ingatkan di sini bahawa sebarang bentuk pelanggaran, ya, di bawah perintah kawalan pergerakan yang akan berkuat kuasa pada esok hari, ya, mulai 18 Mac hingga 31 Mac ini, ada beberapa kesalahan, ya, jenayah yang boleh diambil, ya, tindakan mengikut kanun keseksaan Akta 574, ya, seperti mana berikut. Yang pertama, di bawah Seksyen 186 menghalang pejabat awam pada menjalankan kerja-kerja jawatannya. Seksyen 188 mengingkari perintah yang diisytiharkan oleh pejabat awam tadi. Yang ketiga, perbuatan cuai yang mungkin merebakkan kejangkitan apa-apa penyakit yang berbahaya kepada nyawa. Dan yang keempat, mengingkari aturan karantina ataupun aturan kuarantin tadi. So, orang ramai, ya, diminta untuk tidak menyebarkan, ya, sebarang berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya, sehinggalah boleh mewujudkan kegusaran atau menimbulkan ketidaktenteraman awam dalam isu semasa. So berita-berita palsu yang telah menyebabkan wujudnya kebimbangan yang melampau di kalangan masyarakat. Akibatnya berlakunya pembelian panik, walaupun kerajaan telah memberi jaminan, ya, bahawa bekalan makanan dan barang-barang keperluan harian adalah lebih daripada mencukupi. Polis Diraja Malaysia sekali lagi menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu, kerana tindakan tersebut bukan saja tidak bertanggungjawab, tetapi turut menjejaskan ketenteraman awam serta membangkitkan keresahan dalam kalangan masyarakat. So mana-mana individu yang dikesan menyebarkan berita-berita palsu boleh disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 233 Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 atas kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap keluarga, masyarakat dan negara, adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ini dengan mematuhi segala perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan. So di sini saya menyerulah kepada orang ramai, ya, ini bukannya curfew, ya, ini bukannya perintah berkurung, ya, yang mana boleh menyebabkan orang ramai dikenakan mengikut undang-undang sekatan untuk mereka keluar daripada rumah. Bukan, ya. So jangan kelirukan. Jadi saya ingat beberapa jam sebelum ini berlakunya panic buying tadi, ya, orang berebut ke pasar raya untuk membeli barangan keperluan, adalah sepatutnya tidak berlaku, ya.
arahan yang pengumuman yang telah dibuat oleh YAB Perdana Menteri kemarin cukup jelas. Ya. Di situ cukup jelas. Ia bukannya perintah berkurung. Tetapi masih ramai lagi yang keliru. Ya. Yang sehingga percaya bahawa sekononnya dalam masa 2 minggu akan datang ni akan berlaku apa yang digambarkan sebagai complete lockdown. Maknanya orang tak boleh keluar rumah, tak boleh apa. Sedangkan kemarin telah dijelaskan satu persatu apa yang dikatakan kawalan pergerakan ni tadi. So pengumuman bahawa supermarket boleh masih dibuka, kedai-kedai jual barangan makanan runcit boleh dibuka, restoran boleh dibuka, tetapi tidak boleh menghidangkan makanan untuk sit down di situ. Cukup jelas. Maknanya tidak akan terputus, ya. Tidak akan tersekat kehendak orang ramai untuk keluar mendapat atau membelikan barangan-barangan keperluan, barang-barang keadaan lebih dan lebih banyak penjelasan diberikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Bagi pihak polis, peranan kami di dalam perintah larangan ini tadi ialah untuk mengawal pergerakan orang ramai daripada satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu daerah ke satu daerah. Begitu itu, ya. Interstate, ya. Sebab exercise ini amat perlu, ya, amat perlu kerana kita yakin bahawa ia akan dapat menyekat menularnya virus ni tadi, ya, pergerakan daripada satu negeri ke satu negeri. So apa yang perlu dibuat oleh orang ramai apabila timbul keperluan untuk mereka, misalnya yang tinggal di Kuala Lumpur ni untuk nak balik ke Perlis ke atau nak balik ke Sabah ke misalnya ke ataupun Sarawak ke misalnya, dia boleh memberitahu pada kita, ya, memaklumkan kepada ketua polis balai terdekat mengenai hasratnya itu dan kita akan berikan mereka dokumen, satu dokumen yang menjelaskan bahawa pembawa dokumen ini telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa ia perlu membuat perjalanan ini atas sebab-sebab sedemikian. Ya, so kita sedang menyediakan borang-borangnya untuk di semua balai di 156 ibu pejabat polis daerah dan seterusnya ada beratus-ratus lagi balai-balai polis di daerah-daerah tersebut. Ya. So kecuali kalau mereka hendak membuat pergerakan balik ke Sarawak misalnya, ya, mungkin ada sekatan di situ di mana mereka perlu dikuarantin, ya, 14 hari. Itu terpulang kepada kerajaan negeri masing-masing. Ya. Tetapi bagi pihak polis untuk keluar untuk membuat pergerakan, ya, dari satu tempat negeri ke satu negeri, ya, mereka perlu memberitahu supaya memudahkan perjalanan mereka. Ya. Dan kita akan bekalkan mereka dengan surat satu dokumen untuk mengesahkan status pergerakan mereka tersebut. Lain pada itu tidak ada apa-apa yang perlu dibimbangi oleh orang ramai, ya. Tidak ada apa. Tetapi peranan PDRM ini semata-mata untuk mematuhi, ya, keperluan di bawah akta ni tadi, ya. Kita membantu Kementerian Kesihatan. Pentingnya perintah tadi telah dikeluarkan oleh kerajaan sebab didapati bahawa menerusi pengalaman daripada negara China, ia nampak begitu efektif sekali, ya. Dan saya tidak mahu menyentuh tentang bahaya, tahap bahaya apa semua, itu memang hak kementerian, tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Tetapi dengan keluarnya perintah larangan pergerakan ini, kawalan pergerakan ini sekaligus membuktikan bahawa keadaan sudah sampai ke tahap itu di mana perlu dikeluarkan kawalan ini tadi sebab ia dapat mengurangkan risiko virus ini atau penyakit ini berjangkit dengan lebih meluas lagi. Ya. So bersama saya ada Timbalan Ketua Polis Negara dan Datuk Seri Akhil Sani yang telah pun ditugaskan sebagai point person bagi PDRM dalam aktiviti ataupun tanggungjawab bersama dengan Kementerian Kesihatan tadi. So ada apa-apa soalan daripada apa? Please. Tentang itu surat
untuk bagi balai polis ni Ya. apakah yang dokumen yang perlu disediakan oleh masyarakat untuk pergi membuat itu laporan untuk balai kampung atau balai Sabah Sarawak? Sebaik-baiknya sekiranya ada suatu dokumen yang boleh mengesahkan bahawa memang betul ada saudara dia sedang sakit ke, ahli keluarganya sedang sakit ke, ataupun perlu untuk menjemput anaknya yang bawah usia untuk nak dibawa balik lepas cuti sekolah ke. So cukup mewadai. Ya, saya menyeru kepada orang ramai supaya ikhlas, ikhlas, jangan mengambil kesempatan, dalam mengambil kesempatan untuk sengaja untuk mereka keluar. Risikonya amat tinggi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan tadi. Sesiapa yang kita tidak tahu apa yang berada di luar daripada kediaman kita. Mungkin tempat tersebut telah dicemari oleh seorang pesakit yang belum dikesan misalnya, yang belum dikesan. So kita expose dedah diri kita kepada risiko yang sepatutnya tidak berlaku, tetapi kita sengaja untuk semata-mata untuk nak memuaskan hati kita, ambil kesempatan jabat tutup apa semua untuk kita nak pergi beriadah, bersiar-siar. Bukan itu tujuannya, untuk semua stay indoor, seboleh-bolehnya tinggal di rumah ataupun premis kediaman masing-masing. Itu memang efektif, memang berkesan untuk nak menyekat menularnya virus ini. Dah terbukti. So saya seru kepada orang ramai, pihak polis akan sentiasa memberi kerjasama, memudahkan dalam kes-kes yang genuine ni tadi. Kes-kes di mana mereka perlu amat sangat untuk nak membuat perjalanan tersebut. Tapi jangan ada yang bersifat selfish, sombong, mementingkan diri sendiri saja. Untuk melanggar, mencari pelbagai alasan untuk dia dapat keluar nak pergi makan angin di Perlis, di Langkawi ke, di Desaru ke, di Sabah ke, Sarawak ke, untuk elakkan. Itu spirit perintah larangan ini tadi. Ya. Nombor 2. Satu orang satulah. Ya. Ya. Ya, mulai tengah malam ni. So what they need to do is that they go to the balai and inform them, inform the police station. Meaning there will be police at the state borders lah. At the moment, no. But that's why I appeal to all. Please don't exploit. Don't be selfish. Please. Kalau tak ada surat, Ayuh. boleh pergi jalan itu. Kalau tak ada surat itu, maksudnya orang ramai tidak boleh pergi jalan raya untuk balik kampung, semua tak boleh. Atau polis akan membuat sekatan dekat semua highway. Belum sampai ke situ lagi. I'm still appealing. Saya masih lagi merayu kepada semua. Ya. Those who will be like using public transportation such as bus, ETS and all these things, and they have to move from such as Padang Besar to KL, do they need to have the orang immediately if they have it tomorrow? That should be this one, because this one is total. Total. Banyak kelonggaran. What about those that are working in KL but staying in like Seremban or Perak or that? Okey, yang pejabat-pejabat kerajaan banyak yang tutup. Only the essential services. Begitu juga dengan swasta, So saya ingat tak ramai yang terlibat, Saya jangkakan tidak ramai. Tetapi buat masa ini kita tidak mengenakan satu sekatan ataupun total total clamp down, atau kita gunakan perkataan clamp down, maknanya dia orang tak boleh pergi, tak boleh apa. Sebab di situ dah dikatakan essential services, macam katakanlah syarikat yang Indah Water misalnya, bukan pembentungan. Indah Water ni apa? Assurage ni kan perlu kan? Perlu, kalau tidak nanti satu taman bau busuk ni kalau dia orang tak bekerja. So maknanya dia orang boleh bergerak untuk apa? Dan terpulang kepada kementerian masing-masing, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk nak memantau bahagian-bahagian yang di mana di bawah kuasa kementerian tersebut. Jabatan Kerja Raya misalnya di bawah kementerian tersebut, mereka sendiri akan memantau. Kalau macam hukuman penjara 2 tahun dengan denda itu tak ikut kepada individu, syarikat dan juga premis kan itu?
Saya cuba dah baca dah section kesalahan di bawah akta ni. Dia jelas di mana-mana yang melakukan kesalahan ya. Kali pertama mereka liable untuk dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara ataupun denda. Kali kedua dia naik 5 tahun penjara atau denda, atau kedua-dua sekali. Yang nombor 3 dia kena denda secara harian sekiranya mereka terus engkar lah. So for the moment, actually there will be no increase in police presence lah to do any enforcement of this perintah kawalan. Dah kita dah ready dah sebenarnya. Kita dah ready sejak 2 minggu yang lepas ya, kita dah ready dengan anggota yang ditugaskan khas untuk ni. But will it be a visible increase for the public? Is it some sort of omnipresent or what? Yeah, it will be this one. We can see by tomorrow or day after ya. Surely saya akan belum sampai ke situ lagi ya, belum sampai ke situ. Akhirnya sekiranya nampak ya, maknanya pelanggaran ini begitu berleluasa sekali, kita akan mengambil pendekatan yang lebih Buat kali pertama ni, buat peringkat awal ni, kita lebih kepada memberikan nasihat dan juga penjelasan ya. Apabila sampai ke satu tahap nanti kita nampak seolah-olah mereka tidak ni, so kita akan tingkatkan kepada amaran. Kita beri amaran. Dan sekiranya masih lagi berdegil ya, seterusnya kita ambil tindakan ni lah yang lebih drastik lagi lah. So our approach is just to allow everyone to understand that they need the awareness, to increase the awareness among them, among those orang ramai ni tadi, bahawa arahan ini sebenarnya untuk kebaikan dia. Itu yang kita, peranan polis ni tadi, kita akan ambil pendekatan yang mula-mula ni tadi, kita menasihati dan menjelaskan ya. Selepas sekiranya mereka berdegil lagi, misalnya mereka buka lagi tempat-tempat yang di mana menyebabkan orang ramai berkunjung ya, di sebalik arahan supaya mereka ditutup, degil, kita ambil tindakan yang itu. Tutup. Dia kalau dia nama kelab malam, kalau dia nak buka siang, kelab siang boleh lah. Tapi ni memang tutup, di mana yang membolehkan orang ramai congregate ya, bercampur apa semua. So tutup. Itu dah arahannya. Tapi itu bukan di bawah bidang kuasa kita berikan kepada local council ya, pihak berkuasa tempatan untuk nak enforce dia punya apa. Bertambah, memang kita jangka dengan yang ni memang bertambah. Dah kita dah sediakan keanggotaan yang cukup untuk menguatkuasakan. Ada sebarang kota pengeluaran borang untuk setiap parti. Dia punya macam siapa yang nak pergi state, pengeluaran borang tu ada sebarang kota terhad untuk siapa yang mau keluar ke luar negeri. Tidak, I think buat masa ni saya ingat kita berikan saya tak boleh nak bagikan spesifik dia punya mengatakan okey, you nak pergi 3 orang satu kereta ke nak pergi saya tak boleh lagi, tetapi case by case nanti kita akan kita akan buat keputusannya case by case. Basically, how many person could move from state to state per day? Oh, I cannot on that score, on that line. Because there will be, as pointed out by one of your friends tadi, mengatakan, what about those regular commuters that are going to their workplace? Yeah, so I couldn't be able to quantify how many of them. Cases, is it like any limitation? Means that if you really need, means about 10 cases per day. Tidak ada. Yeah, demand. That's right. For those working in the essential services, the essential services have to remain open. How do they prove to the police they are an employee of the service? How do they prove that their employment is valid instead of they could be exploiting, like what you said? Yes. So they will have But at the moment, we will still depend on their employer passes and all this. Yeah, and for those essential services, they have got their authority. This one passes that suffices. Dah mencukupi untuk apa ni. So Tan Sri, there is a possibility that those on the road all that will be stopped by police for checks and all. And Yeah, the possibility is there. Yeah. And your advice would be to adhere to Yes. whatever the instructions are lah. Please.
So as I said just now, we do not want to cause any undue hardship to anyone. But just please understand and obey this one. It's so simple. This is not a total lockdown or clamp down or curfew where people cannot move. They can still go to the supermarket. They can go to the sundry shops, or they can go to the petrol station. Is it okay? That's right. Earlier, the MKN came up with the advisory a few questions. One of it was, if I were to pick somebody up from the airport, for most of us, Sepang is in a different state. So do we go to the police station first and then to the airport, or do we straight can shoot to the airport and then we come back? Kata 300 orang, so 300 orang will go to the airport and maybe they do not want to use ERL ke ataupun Grab ke apa semua. Okay, we will fine tune that one. Okay, yeah. Tapi yang mana kalau domestic flight, tapi kalau dia nak ambil flight daripada KL ke Kelantan contohnya kan, so adakah dia perlu isi dokumen di balai dulu? Macam mana? Yeah. They should inform daripada station, dia tempat tinggal dia tu. Tadi cakap tadi dia perlu bagi alasan yang konkret lah, yang mana memerlukan. Ya, ya. Ini dia dah beli flight tiket, sebab alasan dia nak balik kampung. So dia tak ada keperluan pun sebenarnya, tapi dia dah beli flight tiket untuk balik kampung. So adakah polis akan bagi? Alasan dia dikira sebenarnya tak. Yeah. Okay. That I think that we will fine tune that one again, yeah. Pasal kita tak mau sebenarnya nanti berlaku kekeliruan. Okay, thanks for pointing out. Banyak lagi sebenarnya, oleh kerana dalam masa 24 jam ni kita sedang meneliti satu persatu kes senario yang mana berlaku apa semua, masih lagi dalam apa ni. So Tan Sri, basically the guidelines will be drawn out for. Yeah, as time goes on, MKN will come up with it. Majlis Keselamatan Negara will be the authority to this one. On kesihatan, on this one, KKM will be the one. Tapi korang tu boleh isi dekat internet atau mesti pergi balai? Di balai kita sediakan lah. Mesti pergi balai ya? Mesti ya? Hai lo. Yeah. Having heard what you just said, you are saying that all these restrictions, you are urging the people to self-impose. Yes, that's right. That's the right word. You know, self-awareness. You know, and then abide by the instructions or this one set point. In the next 2 weeks, you would take no action. Yeah, because if within these 2 weeks, if things improve for the better, it might not be necessarily that this one will be prolonged. You know, maybe the KKM will advise the government that maybe I said that is enough. That things are getting better. The scale is going down now, so the government will decide on that. So this is just a first check, and this 14 days or 13 days is enough, you know, to enable KKM to come up with the next advice to the government. We have to check this, you know, because I think KKM will come up with a statement later today. I think so. So basically, the travel restrictions, there is at this point no mechanism to govern it. No, not actually. So the purpose of getting the documentation from the police, the clearance, is it really necessary? Yeah, necessary so that we can monitor this one. So we have to tell the people that why we set up this requirement is that actually we want to minimize travel. Yeah, we want to minimize. Not to ini bukan untuk nak menyusahkan mereka, tetapi just to kalau tidak spirit, ya, akta ini tadi tidak tercapai. Ya. Kita nak mengurangkan orang keluar di tempat-tempat awam ni dan juga in contact dengan other. So macam-macam lah ya, macam-macam teori orang keluarkan, even the railing tu, ya, petrol pump, ya, handle tu, sekiranya seorang yang telah pun dijangkiti, dia pergi isi minyak kereta dia, the next person yang pergi pegang benda tu. So arahan-arahan daripada KKM ya untuk fasiliti-fasiliti ni melaksanakan apa ni tindakan-tindakan untuk sanitize ya pun akan dikeluarkan oleh KKM. Kalau dia tak mematuhi pun dia tidak akan dihukum lah. At the moment tidak. Tetapi yes, that is the spirit of the law lah. Ya. Jangan you all tulis dari sudut negatif pula.
Please. Bukan mesti pergi memohon surat tu lah. Sebaik-baiknya, yes. Sebaik-baik, tapi Yes. sekatan perlu ada sekatan. Tapi kalau dia orang nak bohong diri dia sendiri, dia bohong lah. Tapi selepas ni besok, sekiranya keadaan meruncing, ya, the cases naik, menyusahkan diri balik. Ya. Dan kita akan pergi to the next one, curfew pula. So of course orang ramai tak mau benda ni berlaku. So itulah, ini kita memohon kerjasama dan orang ramai, ya, dengan ikhlas. Tapi berapa lama proses untuk mohon ini surat? Sekejap saja. Sekejap saja. Ya. Dia datang ke balai, jumpa dengan dia, OCS, bagi tahu. Jam, 15 minit. Tak adalah sampai setengah jam. Kalau 10 orang setengah jam dah berapa? No. We make it very very simple. Okay, siapa soalan lagi, please? We'll see. That's why I said just now, kita minta understanding orang ramai untuk apa ni. Tetapi bukan saya kata tidak menjadi kesalahan. Ya. Saya cakap begitu ke tadi? Ya, bukan tak menjadi kesalahan. Dalam tu dah disebut, ya, dalam undang-undang dia dah disebut Akta 342 ni tadi. So apabila dikeluarkan perintah oleh pihak berkuasa, ya, dia tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tak boleh ni. So kena patuhilah tu. Jadi undang-undang tu sendiri mengatakan kalau you langgar, you dah melakukan kesalahan. At the moment ni saya lebih kepada yang saya katakan tadi untuk awareness dia orang. Ya, dia orang pematuhan sendiri, self isolation. Itu peringkat dia ini. So, Tan Sri, the next few days are basically like a litmus test to see if people will adhere to the self-imposed, and if they don't adhere, then you go to the next phase, which is Yes, total I think I tend to agree with that. You agree with that, Dato'? Lebih kurang pada litmus test, ya. Untuk melihat bagaimana reaksi orang ramai, ya, mematuhinya. Sekiranya akibat daripada kedegilan masyarakat ni tadi menyebabkan kes-kes ini meningkat, so satu tindakan yang lebih drastik akan diumumkan oleh kerajaan. Itu saja. Ya. Nak clarify balik interstate atau interdistrict? Kan, Datuk Azman. Ya. Nanti ya? Ya, daripada Tanjung Malim nak pergi Kuala Kubu Baru, ya, dekat, ya kan? Ya, terima kasih. Sebenarnya arahan MKN dalam perintah kawalan pergerakan very clear. Itu larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai termasuk aktiviti keagamaan, sukan. Tetapi dalam larangan menyeluruh, there be some exemption. Exemption tu yang OCS, Ketua Polis Balai akan itu yang kita akan tengok case by case basis. Jadi tidak perlunya masyarakat mengambil kesempatan untuk mengambil kelonggaran ni. Itu je dia maksud dia. Ya, dalam larangan menyeluruh tetapi ada exemption. Sama juga dalam curfew, ada exemption dia. Letih saya nak menjawab lagi apa? Jangan ulang-ulang soalan tu. Tan Sri, kita nak tanya, so saya pergi balai dan saya misi borang. Ya, bagi tahu nak pergi ke mana. Lepas tu berikan sebab-sebab mengapa dia nak buat perjalanan tu, that travel tu. So OCS akan keluarkanlah satu surat bahawa dia boleh dibenarkan dia telah maklum ke balai, dia nak keluar daripada rumah dia nak pergi ke satu daerah. Ya. Nanti dia membagikan negeri ataupun daerah-daerah. Contohlah Kajang ke KL ni bagi contoh. Datuk Azman. Mereka perlu juga perjalanan tu. Dari mana? Pada peringkat ini kita fokus pada interstate. Interstate. Ya. Dia nak tambah apa? Datuk Sri Akil, dia nak tambah apa? Will there be any random checks conducted at the Will do. When it come a time, we will do our random this one. Yes. Kita tengok pada keadaan. Klang Valley kita kata pergi. Klang Valley kan. That's why interstate tu kita kena define lagi. Mana Klang Valley tu reasonable. Anybody would like to put this in a negative this one, you can do so. But I hope so every one of you will be responsible enough, yeah, to come to actually the mission is to instill awareness, you know. Self isolation tadi is very important. I think by later today, I think KKM will issue a certain statement that I will not divulge now, you know, but let KKM do it.
So you see how serious it is. Yeah. Sri, are we expecting a bigger crowd today, traveling today, because like everyone will avoid to travel tomorrow, so they will. Yeah, I think so. I guess so. Any increase on the road? I do not know, but we can guess safely it's going to be so. Yeah. By Oh, yeah. But jangan orang ramai panik. Ya. Jangan orang ramai panik nak mengatakan bahawa polis akan tunggu di setiap ni, siapkan roadblock. Tidak. Take it easy. Ya. Very very simple. Arahan ini tidak mencengkam sangat lah. Ya, tidak mencengkam sangat. Dia bukannya yang dikatakan curfew, kalau langgar yang tadi kena hukum tembak ke apa, tidak. Ya, tidak sampai ke situ. Ya. So orang ramai harap bertenang. Ya. So kalau nak buat perjalanan seperti yang disebutkan tadi, come forward, bagi tahu. To abide the instruction ataupun the law tadi, just pergi ke balai. Sekiranya berlaku apa-apa nanti, biarlah balai yang menjawabnya, pihak saya yang menjawabnya. Tetapi sekiranya pihak saya dah memberikan kebenarannya untuk dia keluar daripada kawasan dia nak pergi ke tempat lain. So simple. Ya. Saya tidak akan mengenakan apa-apa bayaran pun. Free. Ya, free. Hanya kita perlukan itu, ya, kita untuk nak memantau. Nanti sekiranya tidak ada syarat-syarat yang sedemikian nanti, ya, orang ramai boleh keluar macam tu saja, susah kita nanti. Akhirnya, ya, gagallah. Yang perintah kawalan pergerakan ni tadi tidak memberikan apa-apa ni kesan kepada apa. Rumah nak pergi ke supermarket, ya, apa perlunya nak pergi sampai 7-8 orang, ya, macam itulah, ya. So dia boleh pergi. So sekiranya tidak ada perintah keluar daripada kediaman, to isolate themselves di tempat kediaman masing-masing, nanti seolah-olah tidak ada apa-apa pun yang dari segi undang-undang untuk nak mengawal ni. So itu sebabnya dikeluarkan perintah kawalan ni tadi, ya. So kita akan lihat di hari pertama macam mana orang ramai abide ataupun tidak, mengambil tindakan yang bertanggungjawab ataupun tidak, ya. So saya hanya boleh menyatakan bahawa sekiranya keadaan jadi lebih buruk, so satu lagi tindakan yang lebih drastik akan diumumkan oleh kerajaan. Tapi sebelum itu berlaku, itulah masing-masing ambillah tindakan yang bertanggungjawab lah, ya. Ini demi keselamatan semua. Jangan jadi sombong, ya. Kita pentingkan diri kita sebab kita dah pergi beli tiket untuk nak pergi ke pulau perhentian, kita nak pergi juga. Ya, kita nak pergi juga. So we have to sacrifice dalam hal ini. Kerajaan mengambil pendekatan yang sedemikian demi keselamatan orang ramai dari sudut penyakit ni tadi. So everybody has got to sacrifice. Ya. Is there a freeze of leave for your personnel? Yeah. Yes. So hanya dalam kes-kes di mana macam saya sebutkan tadi lah, ya, bagi orang ramai pun sama, ada compassionate ground, ada hal yang barulah diberikan apa. No travel outside, tidak ada cuti dengan beriadah dengan keluarga pergi Desaru ke, pergi Langkawi ke, ya. Tidak ada. Stop. Saya dah bekukan semua. Tanya dengan Datuk ni. Can we get an update on your personnel and family members who were tested for the? Ada. Where's Datuk ada sini? I think we have. Tak silap saya 110 orang bawah pemantauan PDRM dia. 100. Kita ada berapa? 54. Hold on, ya. I don't have a photographic memory lah, ya. You lama tunggu tadi ya? You all punya kerja macam mana? Ada macam ni tak? 9 to 5 ke ataupun apa? Shift. Ya. I'm sorry? Oh, okay. Oh, essential services. Okay. Dia sebenarnya yang PDRM ni belum ada seorang pun yang positif, belum, ya. Semua di bawah dipanggil apa tadi? Bukan. Self isolation apa dia?
Saringan, quarantine, self quarantine. Self quarantine ya. Okey, saya bagikan jumlah dia. Pegawai kanan 70 orang. Mereka 11 orang. Itulah semua yang telah tetapi jumlah yang telah dilepaskan daripada perintah pengawasan. Diorang ni di bawah perintah pengawasan ya. So yang telah dilepaskan pegawai kanan seorang, pegawai rendah polis 8 orang, pegawai awam seorang. Yang lain masih menunggu lagi keputusan apa ni. Saringan dia. Satu ya. Yang dah lepas. Ada. Ya ke? Dah tak pakai spek. 7 orang. Sorry. Ya Allah. Pegawai kanan tadi yang kena apa ni tadi yang dikatakan di bawah perintah apa ni 7 bukan 70. Dia punya 7 dengan 0 tu dekat. 7 dengan O, sorry. So 7 orang. So pegawai rendah ni 34 orang, pegawai awam 2 dan ahli keluarga 11 orang. Ya. Selepas ini kalau ada apa-apa yang berhubung dengan PDRM, Datuk Seri Akrim, you can call him anytime. Ya. Untuk nak dapat statistik. But PDRM tidak akan mengeluarkan apa-apa statement ya berhubung dengan yang di bawah bidang kuasa kesihatan, Kementerian Kesihatan dan juga lain-lain kementerian tidak. Kita hanya fokuskan kepada polis untuk tidak mengelirukan lagi keadaan. Ya. So far, how many have been taken action on the fake news related to COVID? Mana CID? Okay, can you get to Datuk Uzair? Yeah, later. You can get the statistics with them. They can give you in detail berapa ya. Ada yang telah dia pun diambil tindakan. Sebab saya dah katakan dulu tak ada warning-warning yang terus ambil je. Mana kes yang apa ni? Kita dapati mempunyai unsur-unsur kesalahan di bawah mana-mana section tu kita terus buka apa ni kertas siasatan dan mereka akan dipanggil untuk dirakamkan kenyataannya. Dan seterusnya kita tunggulah peguam negara untuk decide sama ada diorang ni perlu di-charge, wajar di-charge ataupun tidak. So that is the sequence of it. Memang mall-mall ni akan dibuka, tapi dalam mall ni ada juga those who are selling items not related to macam barang keperluan kan. So are they allowed to operate ataupun that one bukan bidang. only those who are selling barang keperluan sahaja? Itu KPDNKK. Okay. So They will decide. Your question tadi KPDNKK should be the one this one Nanti responsible. ada satu pembaca dia tanya, kalau syarikat tanah tempoh ini masih mengesahkan pekerja dia pergi kerja, jadi pekerja dia boleh pergi membuat laporan polis tak tentang perkara itu? Ditutup. Ha? Arahan itu tutup. Kalau syarikat tu tidak mematuhi arahan, Dia melakukan kesalahan. jadi boleh pergi membuat laporan polis tak? Siapa yang nak buat laporan polis? Pekerja boleh. Boleh. Boleh ya. Bukan saya, pembaca tanya. Okey. Hai lo.